tajuk ni saya sengaja beri general kepada Tuan Yazid kita sebab beliau lebih tahu apa yang patut dikongsikan kepada pegawai-pegawai kita di lapangan untuk melaksanakan kerja-kerja pengembangan. Jadi saya memperkenalkan kita punya trainer hari ini, Encik Yazid. Asalnya saya tak perlu explain panjang lebar mengenai beliau ni. Semua kenal beliau ni. Kalau kira level artis, ni influencer sudah. Jangan influenza. Influencer sudah ni. Okay, jadi Encik Yazid beliau merupakan pegawai penyelidik kanan di Jabatan Pertanian Sarawak. Stesen beliau, mungkin beliau lepas ini akan memperkenalkan diri lah dengan lebih panjang lebar. Jadi sebelum itu saya ingin maklumkan bahawa di ruangan chat saya ada menyediakan satu link melalui Google Form, iaitu link untuk membuat kajian penilaian kursus. Jadi sebelum ini saya ingin kongsikan bahawa peserta-peserta kita hanya segelintir saja yang mengisi Google Form ini. Jadi untuk memudahkan pihak admin ataupun pihak urus setia, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan nanti lepas habis training ini tolonglah untuk mengisi Google Form tersebut. Di mana daripada Google Form tersebut kami akan menilai kehadiran dan juga menilai keberkesanan kursus yang kami anjurkan melalui Zoom ini. Okay, so kita pun sedia maklum bahawa penggunaan aplikasi Zoom ini adalah satu yang boleh dikira baru untuk jabatan kita dengan teknologi ataupun dengan latihan-latihan yang kita gunakan adalah latihan teknikal, jadi amat susah juga sebenarnya untuk dibuat secara Zoom. Jadi melalui penilaian ini kami dapat memperbaiki mana-mana yang dapat diperbaiki dalam setiap kali penganjuran kursus. Jadi mohonlah tuan-tuan dan puan-puan beri kerjasama dengan pihak admin ataupun pihak urus setia untuk mengisi form ataupun untuk mengisi borang penilaian kursus yang kami buat secara Google Form ini. Okey? Dari situ kami tahu siapa yang attend, siapa yang tak attend, macam mana keberkesanan kursus dan sebagainya. Okay, itu untuk yang pertama. Yang kedua, kami ingin maklumkan juga bahawa kursus ini tuan-tuan dan puan-puan hendaklah update ke dalam latihan anda di jam ataupun di jam masing-masing untuk latihan. Untuk makluman, latihan ini adalah berdurasi 2 jam dan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah untuk mengisi ke dalam maklumat latihan masing-masing pada jam masing-masing ya. Jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Yazid kerana sudi bekerjasama dengan bahagian pengembangan untuk sama-sama menjayakan kursus hari ini, dan terima kasih juga kepada anda semua kerana bersemangat dan juga memberikan komitmen yang tinggi dalam mengikuti kursus ini, sama ada anda di pejabat ataupun bekerja dari rumah. Sama-sama kita mengambil ilmu dan juga mengambil pengetahuan sepanjang perkongsian daripada Encik Yazid ini. Beliau bukan calang-calang orang ini. Bukan buat di lab, bukan buat di demo plot, tapi beliau sendiri turun ke lapangan bersama-sama dengan kita. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Encik Yazid untuk membuat perkongsian mengenai apa nama tajuk kita itu, mengenai pengurusan rumpai. Encik Yazid, silakan Encik Yazid. Okey, terima kasih Puan Rosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dengar suara? Okey. Boleh. Boleh okey. Okey, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih atas jemputan untuk sesi program yang dianjurkan oleh bahagian pengembangan Ibu Pejabat. Jadi saya rasa untuk tajuk rumpai, mungkin semua di antara kita sedia maklum berkaitan dengan rumpai lah. Jadi saya rasa tajuk ini tidak asing lagi dengan kita lah, sebab ia merupakan saya rasa itu adalah sebagai ulangan untuk kita di peringkat jabatan.
Nampak slide? Boleh. Boleh? Okey. Boleh. Silakan. Okey. Jadi seperti yang Puan Rosa nyatakan tadi, jadi untuk pagi tu saya akan berkongsi berkaitan dengan tajuk yang saya beri, sebenarnya pengenalan rumpai dan pengawalannya. Jadi saya untuk pagi tu saya akan pergi terlalu detail sebab saya rasa berkaitan dengan pengawalan rumpai, mungkin kita ada di antara kita yang masih boleh dikatakan agak perlu ulang balik. Sebenarnya kebanyakan saya akan kongsikan dengan kita apabila kita bercakap berkaitan dengan pengawalan rumpai, kita banyak memikirkan racun rumpai. Ya dalam kita pun mindset. Jadi saya akan membak satu ke arah yang boleh dikatakan agak lain pada pagi tu kelak lah. Jadi saya tu boleh dikatakan agak lama juga lah yang terlibat dengan bahagian rumpai daripada mula jabatan join jabatan dulu, dan seperti yang saya katakan Puan Rosa Hajah yang minta saya kongsi tajuk tu pada awal bulan, pada minggu yang pertama bulan Ogos. Jadi saya marah dengannya sebab saya kena cek balik saya pun slide selamat yang sebelum tu. Okey. Sebagai pengenalan, sebelumnya Rosa Hajah, kita pun Noya tu 2 jam. Macam mana pun program, sama ada terus 2 jam ada sesi soal jawab. Okey, kalau sebelum tu kami minta sedaknya bertanya soalan di ruangan chat. Lepas habis sesi kita dah habis semua taklimat kita, baru kami akan bacakan soalan untuk sesi soal jawab lah. Ataupun kita boleh cara lain pun boleh juga. Okey, boleh. Jadi seperti yang sebab sebelum tu pun kita pernah mula program untuk perkongsian ilmu untuk 3 bahagian, iaitu Seri Aman, Betong dengan Sarike. Jadi untuk topik-topik biasanya kita akan minta mana-mana persoalan yang nak dikemukakan sepanjang masuk ke dalam chat. Jadi apabila dah macam yang kita marah tadi lah, jadi kita akan ada sesi Q&A pada akhir sesi kelak lah. Betul. Okey. Okey. Untuk peserta sila ambil maklum lah, boleh bertanya di ruangan chat ya. Pergi chat. Okey. Baik, sebagai pengenalan jadi kalau kita perhatikan aktiviti pertanian sebenarnya, jadi daripada sejarah aktiviti pertanian ia diadakan dalam tempoh yang lama sudah sebenarnya, termasuk kita di seluruh dunia lah. Secara kebanyakannya ada secara kecil-kecilan pada asalnya dalam untuk sara diri. Jadi sepanjang aktiviti pertanian, rumpai merupakan masalah yang utama bagi aktiviti pertanian yang menyebabkan hasil untuk mendapatkan hasil yang tinggi dan baik. Ya, masalahnya rumpai. Kerana rumpai merupakan pesaing yang sangat bagus. Sangat bagus dengan tanaman yang kita tanam. Yang saya dapat kita nafikan. Kemudian apabila teknologi makin berubah, kalau kita perhatikan yang biasa pernah nangga perkembangan inovasi dalam bidang pertanian, mungkin dulu kita biasa nangga orang pakai cangkul, parang panjang dan mesin untuk motong rumput. Ya, ada perkembangan. Mungkin siapa yang pernah nangga di negara-negara Eropah, contohnya tadi, setidaknya menggunakan parang panjang untuk menebas. Ya, inovasi yang pertama. Kemudian inovasi parang panjang akan pergi kepada bush cutter. Ya, ada inovasinya. Kemudian apabila kita dulu pun pernah menggunakan haiwan ternakan sebagai dalam bantu kita untuk dalam bidang pertanian. Jadi haiwan ternakan, kemudian yang pergi kepada mesin dan jentera, seterusnya jentera kini tu. Jadi kita perlu ingat bukan semua di dalam dunia yang masih menggunakan yang telah berubah menggunakan teknologi moden. Masih ada lagi tempat-tempat yang masih menggunakan cara-cara pertanian yang masih lama. Contohnya tadi masih pakai cangkul, masih pakai parang dan menggunakan haiwan ternakan sebagai menjalankan aktiviti dalam bidang pertanian. Okey.
apa itu rumpai? Rumpai merupakan tanaman yang tumbuh di kawasan yang tidak dikendaki. Ia kena konsep yang kita kena tahu. Apabila mana-mana tanaman yang tumbuh di kawasan yang kita tidak kendaki. Contohnya tadi, apabila kita nanam dalam pasu bunga, mana-mana contohnya kita mau bunga raya tumbuh dalam dia. Jadi apabila mana-mana tanaman yang tumbuh dalam dia, sebab kita mau bunga raya dalam dalam pasu ya, mana-mana tanaman lain ya dia dikategori sebagai rumpai. Kecuali kita nak integrasikan bunga ada 2 jenis bunga dalamnya, ya lain konsepnya. Jadi ia menurut Robert pada tahun 1982, mana-mana tanaman yang tumbuh di kawasan yang tidak dikendaki, yang kita mau. Jadi seperti kita kena tahu, rumpai sama dengan mana-mana tanaman nya bersaing untuk mendapatkan nutrien, air, ruang, kanopi dan cahaya matahari. Ia adalah konsep asas bagi mana-mana tanaman, bukan setakat untuk rumpai. Semua tanaman memerlukan 3 bukan 3, 5 tadi, nutrien, air, ruang, kanopi dan cahaya matahari. Manakala rumpai juga yang menjadi masalah untuk rumpai ialah ia menjadi perumah kepada perosak dan penyakit. Jadi tempat berlindung bagi perosak dan penyakit. Dan apabila keadaan yang terlalu rumpai melebihi daripada tanaman yang kita tanam akan memberi kesan kepada pertumbuhan dan tumbesaran tanaman yang kita tanam. Ialah masalahnya. Dan seterusnya akan memberi kesan hasil jika tidak dikawal. Yang nang. Jadi apabila kita perhatikan mana-mana kawasan yang kita tanam, apabila rumpai si dikawal akan menyebabkan kesan pada hasil. Sebab ya konsep kita dulu kita masih ingat konsep tanam tinggal tuai. Jadi masih kalau pada zaman tu pun masih kita ada konsep tanam tinggal tuai. Jadi saya rasa ia kena diubahlah. Sebab apa? Saya pernah perhatikan sebab ada setengah orang yang memikirkan kelapa sawit contoh. Saya ambil contoh sebagai kelapa sawit merupakan satu tanaman yang boleh dikatakan tahan. Jadi ada satu tempat saya perhatikan lepas land clearing tu bukan secara besar-besaran lah milik individu. Lepas land clearing tanam, lepas ya dibiarkan. Jadi walaupun kelapa sawit kita perhatikan ia tanaman yang tahan dengan si dibaja kata orang. Jadi tetapi apabila kita masih lagi mengamalkan kerja-kerja 3T itu, tanam tinggal tuai itu, jadi menyebabkan akan beri kesan kepada pertumbuhan dan seterusnya tempoh kematangan satu tanaman tersebut akan jadi panjang untuk mengeluarkan hasil. Ya kita kena ingat. Jadi persoalannya, adakah rumput tu sama dengan rumpai? Ada setengah orang tu confused. Rumput kah rumpai? Apa beza rumput dengan rumpai? Seperti yang saya katakan tadi, rumpai merupakan satu tanaman yang tumbuh di kawasan yang kita tidak kendaki. Contohnya tadi, apabila kita pergi ke satu kawasan, kawasan lapang, kita perhatikan keadaan geratuk. Jadi kawasan geratuk adalah kawasan lapang. Jadi kita consider tu sebagai kawasan yang dipenuhi dengan rumput. Hanya bukan rumpai sebab kita memerlukan kawasan tu, dia akan ajak. Jadi itu adalah kita consider sebagai rumput. Manakala apabila kita nanam kelapa, mana-mana vegetasi ataupun tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bawah pokok kelapa nyo kita tadi, ia adalah dianggap sebagai rumpai. Jadi konsep tu lah. Jadi manakala apabila di kawasan kelapa sawit, biasanya keadaan tu yang apabila kelapa sawit yang masih muda, kita akan perhatikan senario tu, terutama untuk ladang-ladang yang besar. Biasanya kita akan dapati cover crop. Jadi ada katut sebagai rupai cover crop tu. Jadi semua tu lah. Sebab pada peringkat tu, kebanyakan amalan pertanian yang dilakukan oleh pengusaha ialah dengan yang penting di bawah kanopi itu ada terjaga. Jadi di luar kanopi tidak diambil perhatian. Ia adalah konsep yang perlu kita ambil perhatian. Sebab kelak kita akan pergilah
kaedah pengawalan yang saya rasa perlu ditukar dalam mindset kita ataupun kita kena apabila kita berkongsi dengan petani. Okey. Apa yang saya nak tunjukkan dengan kita di situ adalah gambar yang saya ambil di kawasan Ulu Baram pada 18 bulan 4 2012. Lebih kurang dekat 9 tahun yang lepas. Jadi saya nak tunjukkan dengan kita sebab ya rumpai merupakan satu tumbuhan yang sangat efektif daripada segi menguasai sesuatu kawasan. Menguasai sesuatu kawasan apabila land clearing telah dipolah dalam masa tu, cuba kita perhatikan apa berlaku selepas tempoh 7 bulan. Tempat yang sama selepas 7 bulan, sekiranya pengawalan tidak dilakukan, yang akan teramat cepat perubahan. Itu adalah rumpai. Jadi sebab ialah saya katakan tadi, sekiranya kita menggunakan konsep 3T, jadi maksudnya tanaman kita akan dikelilingi oleh rumpai. Jadi cuba kita perhatikan, sebab saya terlibat juga dengan tanaman padi, saya nak berkongsi sedikit berkaitan dengan rumpai dan memberi kesan pada hasil padi. Jadi kalau kita perhatikan untuk tanaman padi hasil boleh berkurangan, berkurangan hasil daripada 5 ke 72% hasil padi kita. Dan peratusan pengurangan hasil tu adalah bergantung kepada peringkat pertumbuhan padi. Peringkat pertumbuhan padi dan juga kaedah penanaman yang kita lakukan dan juga kepadatan dan spesies, dan yang terakhir sekali adalah kultivar padi, jenis padi yang kita tanam. Jadi menurut Azmi pada 1988, jadi hasil padi, iaitu Azmi itu sebagai seorang yang bersara, iaitu sebagai pakar rumpai di Mardi lah. Jadi Azmi itu, jadi hasil berkurangan dalam 41 ke 70% untuk tanaman padi, menurut Azmi. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, dengan kaedah penanaman. Sekiranya kaedah penanaman yang kita lakukan, kaedah tabur terus, boleh menyebabkan kekurangan hasil dalam 10 ke 35% hasil padi kita. Manakala apabila di kawasan padi tersebut terdapat padi angin, kawasan padi kita terdapat padi angin boleh menyebabkan pengurangan hasil kepada 60%. Banyak ya. Bayangkan apabila 60%, sebab kebanyakan hasil padi kita di Sarawak biasanya dalam 3 ke 4 tan untuk MR. Jadi bayangkan aja, jadi katalah 60%, contohnya tadi 4 tan lah per hektar, jadi dapat 2 tan lebih aja. Kurang daripada 2 tan. Kurang daripada 2 tan per hektar. Kemudian apabila terdapat rumput padi burung boleh menyebabkan kekurangan hasil dalam 40%. Apabila terdapat jenis daun lebar boleh menyebabkan dalam 28%. Kemudian rusiga menyebabkan 10% pengurangan hasil tanaman padi. Okey, untuk tanaman lain, contohnya untuk tanaman jagung. Untuk tanaman jagung, hasil boleh berkurangan menurut Monsanto dalam tahun 2006, boleh menyebabkan hasil kurang dalam 5 ke 30%. Ya, hasil perkurangan untuk tanaman jagung. Manakala saya seorang dalam 45 ke 95%. Bayangkan, boleh mencapai 95%. Dan ini bergantung kepada sistem pertanian yang diamalkan. Lagi bergantunglah. Kemudian bagi tanaman tomato boleh menyebabkan kurangan hasil dalam 42 ke 71%. Manakala untuk tanaman nanas menyebabkan kajian tu adanya menanggap lihat kepada peratusan hasil, tetapi kajian yang diperoleh oleh Randhead tu mendapati pertumbuhan yang lambat dan juga mengurangkan kualiti hasil tu yang diperolehi oleh beliau. Okey, cuba kita perhatikan kos pengawalan dan kerugian. Di Australia lebih kurang dalam
4,989 juta kerugian ekonomi setiap tahun yang disebabkan oleh rumpai. Cuba bayangkan dalam setahun. Ianya melibatkan kekurangan hasil dan kos pengawalan. Termasuknya tadi kos pengawalan maksudnya untuk membeli racun rumpai lah. Manakala di tempat kita di Malaysia, kita membelanjakan sebanyak 4.1 juta bagi pengawalan rumpai setiap tahun dalam penanaman padi saja. 4.1 juta untuk tanaman padi, dan 83% daripada penggunaan racun adalah bagi pengawalan rumpai. Itu memang sedapat kita nafikan. Jadi 83% adalah bagi pembelian, adalah bagi pengawalan rumpai dalam bidang pertanian. Okey. Dapat mungkin bagi setengah orang yang nanggap rumpai tu sama aja. Okey. Pada pagi tu saya akan nak berkongsi sedikit macam mana kita nak mengkelaskan rumpai. Jadi kaedah pengkelasan tu adalah secara am. Jadi sebab apa? Saya nak tunjukkan situ, kena kita perlukan tahu sebab sedikit berkaitan dengan pengkelasan rumpai tu, sebab kita di jabatan at least kita tahu secara basic tu jenis-jenis rumpai. Jadi jangan kita anggapnya rumpai tu sama aja. Jadi rumpai tu boleh dibahagikan kepada 4 jenis. Iaitu daun tirus ataupun grasses, daun lebar broadleaf, rusiga ataupun sedges, dan paku pakis. Tu 4 yang umum kena tahulah kita di jabatan tu, apabila dalam bidang kedak tu at least kita tahu. Jangan naknya gila lah. Ilmu-ilmu kedak tu kita kena tahu sebab sedikit. Jadi apabila jenis daun tirus tu tadi senang, contoh yang paling mudah apabila kita nanggar padi ataupun jagung. Jenis-jenis daun kedak tu adalah jenis daun tirus. Yang layak, lalang, kedak tu. Jadi jenis-jenis daun tirus. Yang ya. Sebab apa? Kelak kita akan pergi kepada kaedah pengawalan. Sebab ya kita kena tahu juga jenis-jenis rumpai tu. Jadi yang kedua, jenis daun lebar, broadleaf. Broadleaf biasanya hanya akan ada daun, ada apa nama, urat daunnya ada. Jadi kedak tu. Itu adalah broadleaf. Biasanya macam kita nanggar daripada Asistacia, tu senduduk, tu senduduk bulu, yang sebelah tepi tu adalah senduduk bulu, dan atas tu adalah ulam tikus. Tu adalah jenis-jenis daun lebar. Kemudian untuk daun lebar kita boleh bahagikan kepada 3 jenis lagi. Kepada daun lebar, yang pertama ia adalah daun jenis daun mudah. Daun mudah maksudnya tadi nya ada satu daun satu daun aja. Satu daun daripada dahannya. Dan yang keduanya ada pinnet, dan yang ketiga bipinnet. Apa yang membezakan pinnet dengan bipinnet tu ialah apabila kita perhatikan pucuk baru yang akan keluar daripada tu dinamakan sebagai rakis, yang tengah-tengah tu. Nangga saya pun tu kita namakan sebagai rakis, dan pucuk baru akan tumbuh pada bahagian hujung pangkal rakis tu. Tu maksudnya sebagai pinnet. Pucuk barunya akan keluar daripada setiap lai daun tu. Nya akan tumbuh situ. Kecuali nya daun mudah. Daun tu mudah nya akan tumbuh pada tangkai daun situ, di situ. Itu adalah jenis daun mudah. Manakala untuk bipinnet, dalam setiap rakis tu nya ada satu lagi pecahan. Jadi manakala untuk pucuk akan tumbuh daripada pada bahagian di bawah tu, nya dinamakan sebagai bipinnet. Okey. Yang ketiga adalah rusiga. Rusiga tu yang biasanya rusiga tu paling mudah ialah kita panggil sebagai rumput yang berbatang segitiga. Itu adalah rusiga ataupun sedges. Jadi kebanyakan rusiga tu adalah kawasan-kawasan yang licak lah.
yang akan tumbuh. Okey, itu adalah paku pakis. Jadi ada 4 jenis pembahagian untuk rumpai tadi. Baik, pengkelasan berdasarkan habitat. Pengkelasan berdasarkan habitat kita bahagikan kepada 2, iaitu daratan. Daratan mana-mana yang tumbuh di kawasan daratan, kawasan-kawasan kita nyatakan sebagai jenis-jenis yang hidup di daratan dan juga di akuatik. Di kawasan-kawasan pahit kita namakan sebagai jenis-jenis akuatik. Baik. Kenapa rumpai perlu dikawal? Seperti yang saya katakan tadi, kenapa rumpai perlu dikawal? Sebab apa? Sekiranya ianya tumbuh di kawasan lapang, kita saya ada nak gaguh pasal rumpai. Nak tumbuh, nak hidup ke apa jenis rumpai di sana, kita biarkan aja. Sebabnya saya ada kesan, saya ada mengganggu aktiviti kita. Tetapi yang masalahnya ialah apabila kita terlibat dengan aktiviti pertanian. Contohnya tadi. Kita pun tahu sama ada kawasan tu kawasan lapang ataupun sudah ditanam. Tu kita perhatikan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, cuba kita perhatikan tu yang botol-botol yang terbalik tu adalah tempat-tempat yang dah ditanam. Mungkin nampak dalam slide. Tu adalah kawasan yang telah ditanam dengan durian. Jadi apabila beberapa bulan rumpai dikawal, tu ialah jadinya. Jadi tu adalah sebab ialah rumpai tu perlu dikawal. Kita pun tahu, nampak pokok durian yang ditanam. Kemudian tu apabila kita pergi dekat baru kita nampak, oh rupa-rupanya tadi kawasan dia dah ditanam dengan durian. Jadi cuba kita perhatikan rumpai yang kita dah clearkan kawasan hanya akan tumbuh di kawasan dia. Jadi tu ada masalahnya. Jadi tu adalah satu ladang penanaman mango. Mango jadinya pun bersaing juga di kawasan Sia. Kemudian kawasan betik. Kawasan betik, kalau sekiranya terdapat jenis rumpai yang melilit, seperti yang saya katakan tadi, macam ulam tikus yang akan melilit di batang pokok yang kita tanam. Contohnya macam tu lah. Itu adalah durian Belanda. Jadi akan dipenuhi oleh jenis rumpai yang jenis suka melilit. Itu adalah untuk tanaman sayur terung. Jadi kalau seperti yang saya katakan tadi, apabila kawasan tanaman sayur dah ditumbuhi oleh rumpai macam yang saya tunjukkan pada gambar tu, jadi maksudnya daripada segi kualiti dan jumlah hasil kita memang akan kurang daripada yang sepatutnya. Sebab ialah saya katakan rumpai perlu dikawal. Jadi kebanyakan persaingan rumpai adalah untuk mendapatkan cahaya matahari, air, nutrien dan ruang. Ada 4 tu yang penting. Okey, itu adalah senario yang biasa berlaku di lapangan. Apabila kita sebab mana-mana aktiviti, contohnya tadi, terutama apabila selepas penanaman sehingga pokok yang kita tanam mengeluarkan hasil, cabaran yang utama ialah rumpai. Jadi apabila kerja-kerja boleh dikatakan agak malaslah, agak malas, kita mau menabur baja, tetapi rumpai tidak dikawal, beginilah keadaan akan berlaku. Cuba kita pastikan. Sebenarnya untuk kelapa, untuk nio, jadi sepatutnya apa yang kita cadangkan, apabila kerja-kerja pembajaan dilakukan, seelok-eloknya kita kena bersihkan di sekeliling pokok tu. Di pokok nio tu tadi. Apabila kita clearkan rumpai-rumpai di sekeliling pokok, apabila kita tabur baja, seolah-olahnya baja yang kita tabur, kita bukan beri kepada pokok kelapa yang kita tanam, tetapi yang mendapat keuntungan peratusan yang tinggi daripada baja yang kita tabur adalah rumpai. Cuba kita pastikan, nio masih lagi kuning, kemudian rumpai kita perhatikan agak hijau. Memang daunnya memang hijau. Bandingkan cuba lihat sebelah tepi. Sebab apa? So, pengambilan nutrien
oleh rumpai itu memang cepat berbanding dengan tanaman. Sebab ialah satu kerugian bagi kita ataupun petani sekiranya kaedah agronomi itu tidak diamalkan. Ya, belum lagi kita kira daripada peratusan. Contohnya tadi sekiranya hujan. Jadi berapa peratus baja yang telah dibawa oleh air hujan, berapa peratus yang tinggal dalam daya. Jadi kita sedia maklum baja kini itu pun makin mahal. Bukannya murah baja. Ada lagi yang di bawah untuk 50 kilo kurang daripada 100 harga untuk satu beg. Jadi tu yang kita kena tahu. Contohnya tadi tu di kawasan pokok buah juga. Apabila kita ambil gambar daripada jauh, apabila kawasan di sekeliling tu kita tabur baja, cuba perhatikan keadaan kawasan-kawasan di bawah kanopi pokok tu. Jadi semua rumpai yang di bawah pokok tu nya berwarna hijau. Selamatnya lagi akan naiklah. Jadi peratusan yang diambil oleh pokok terlalu sedikit. Itu adalah tanaman padi. Jadi tanaman padi, kerana sekalipun rumpai akan tumbuh sekiranya kaedah pengawalan dilakukan. Okey. Baik. Ya, sedikit berkaitan dengan rumpai. Jadi teknologi pengawalan rumpai, okey. Memandangkan sebab dulu saya pernah berkongsi sewaktu saya berada di Miri dulu, kebanyakan kita apabila kita bercakap berkaitan rumpai, perkara yang pertama yang kita fikirkan adalah racun rumpai. Ya, selalu kita pun mindset. Tetapi untuk pagi itu saya nak tukar sedikit. Seperti yang saya katakan tadi, seharusnya perubahan berdasarkan kepada keadaan semasa. Yang mana kalau kita perhatikan kini tu kita sepatutnya lebih kepada memikir kepada mesra alam. Yang mana bukan hanya memikirkan kepada penggunaan racun rumpai saja untuk mengawalan rumpai. Sebab apa? Tu yang saya perhatikan di negara kita, termasuk juga kita di Sarawak tu lah, integrated weed management, kita langsung siada bercakap berkaitan dengan tu, pengurusan rumpai bersepadu. Kita banyak bercakap dulu saya ingat dalam beberapa tahun yang lepas kita banyak bercakap berkaitan dengan pengurusan perosak secara bersepadu, tetapi pengawalan rumpai bersepadu kita ada kelakar berkaitan dengannya. Sebab kita lebih apabila rumpai kita pergi kepada racun, kita racun. Apabila ada masalah rumpai kita racun aja, pakai racun rumpai. Ya aja. Tetapi dengan perubahan semasa kita kena memikirkan apa kaedah yang bagus ataupun yang lebih baik untuk mengawal rumpai. Jadi apabila ada pengurusan rumpai secara bersepadu, jadi pelbagai kaedah perlu diamalkan dalam program pengawalan rumpai. Ya sepatutnya. Kita simak lagi contohnya tadi penggunaan racun rumpai menjadi satu kaedah utama bagi pengawalan rumpai. Jadi dalam pengurusan rumpai ia boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama ialah pengawalan kemasukan dan sikit lagi apabila sesuatu rumpai yang dah ada di satu kawasan dia, jadi pengawalannya perlu dilakukan. Jadi yang pertama tu yang kebanyakan kita selalu abaikan, pengawalan kemasukan. Apa yang dimaksudkan dengan pengawalan kemasukan? Okey. Pengawalan kemasukan. Kemasukan spesies baru, terutamanya spesies baru rumpai ke kawasan kita adalah disebabkan oleh aktiviti pertanian, peladangan dan rekreasi. Terutamanya rumpai asing. Ya kebanyakan kita ambil indah berkaitan tu. Sebab rumpai tu semua jenis, bukan maksudnya kita di Sarawak tu semua rumpai yang ada dekat Miri ada di kawasan Kuching. Yang ada dekat Samarahan ada di kawasan Miri, bukan. Jadi ada spesies-spesies
rumpai itu si ada di satu kawasan. Sebab ya pemindahan spesies-spesies baru tu yang daripada satu kawasan ke satu kawasan disebabkan oleh aktiviti kita pun. Ya, belum lagi kita bercakap berkaitan dengan spesies rumpai yang dibawa masuk ke negara kita ataupun negeri kita. Jadi oleh yang demikian, kerja-kerja pemantauan perlu dilakukan. Jadi apa yang sebenarnya sebagai ejen yang menyebabkan penyebaran rumpai daripada satu tempat ke satu tempat? Yang pertama daripada segi tanah. Tanah iaitu dalam bahan tanaman kita, dalam politin bag. Kemudian kenderaan dan juga manusia, iaitu yang kasut ataupun pakaian. Sebab ya, kalau kita perhatikan dalam keadaan pandemik COVID-19 tu, kaedah kita nak shopping adalah kita menggunakan kaedah online. Jadi, saya perhatikan sampaikan tanaman-tanaman pun dijual menggunakan online. Itu adalah satu cabaran kita. Sebab ada setengah orang kini tu sepanjang PKP, orang banyak bercakap dengan terutama untuk tanaman hiasan. Orang banyak cakap berkaitan dengan tanaman keladi. Keladi yang untuk bunga, bunga keladi. Jadi, sebab saya sendiri pernah perhatikan dalam ada pengusaha musik silap di Terengganu ataupun Kelantan, perempuan tu. Yang mengusahakan nursery dan menjual keladi untuk hiasan tu secara online. Jadi, mun ikut-ikut daripada segi peraturan kuarantin, mana-mana tanaman yang dibawa masuk ke negeri kita tu, ke Sarawak ataupun Sabah, kita boleh berserta dengan tanah. Ya, dengan syaratnya. Dengan keadaan tu, kita pun tahu pemantauan tu. Sekiranya hanya berserta dengan tanah, yang kita khawatir ialah ada bahan-bahan tanaman ataupun rumpai-rumpai ataupun penyakit yang terdapat dalam tanah yang dibawa masuk ke dalam negeri kita. Itu yang kita nak ya. Itu contoh yang paling mudah. Sewaktu kita berada di Miri dulu, apabila sida nursery itu membekalkan anak pokok kelapa sawit dan anak pokok kelapa sawit itu dibawa ke satu tempat lain, cuba kita perhatikan apa yang berlaku. Jadi di bawah pokok kelapa sawit tersebut dah ada jenis rumpai yang sebelum tu ada di kawasan dia. Itu yang berlaku. Sebab apa? Untuk makluman kita adalah rumput miang. Rumput miang tu yang menjadi isu ataupun hangat diperkatakan pada awal tahun 2010, 2011. Jadi pada peringkat permulaan si berapa banyak, tetapi apabila proses pembelian bahan tanaman tu kita perhatikan tersebar begitu cepat di kawasan-kawasan penanaman kelapa sawit di kawasan Miri. Jadi itu bukan disebabkan oleh kita yang buat, tetapi ia dibawa sekali bersama dengan tanah dalam politin bag tadi. Jadi itu adalah ejen. Yang keempat ialah biji benih. Sebab ya, mana-mana biji benih yang dibawa masuk ke dalam negeri perlu memerlukan proses kelulusan dari pihak bahan kuarantin. Cuba kita perhatikan dalam tu. Contohnya macam tu, biji kopi. Kalau kita perhatikan, bukan setakat biji kopi dalam tu. Ada juga benih-benih lain yang ada dalamnya. Ibu lagi dan kita tunjukkan atas tu lah. Tu adalah rumput turf untuk landscape. Jadi apabila tu dah ada tanah, jangan kita nak ceritakan lagi lah. Kita tu dibawa masuk, memang akan menyebabkan kesan yang mana rumpai yang mesti pernah kita pengalaman rumpai ia bergantung kepada jenis tanaman yang diusahakan. Itu yang perlu ingat. Bergantung kepada jenis tanaman yang kita usahakan dan setiap tanaman memerlukan amalan pengawalan yang berbeza bagi menentukan kaedah yang digunakan pakai. Jadi semua kaedah pertanian kita menggunakan kaedah yang sama. Contoh kita ada, saya nyatakan situ kita ada beberapa kaedah pengawalan, iaitu yang
iaitu yang pertama kultura, mechanical, biologi dan kimia. Jadi sebab mun saya beri talk dulu dalam tahun 2011, kimia tu sebelah atas sekali. Jadi kini tu kita perhatikan kimia tu, secara kimia tu kita sepatutnya dalam keadaan kini tu kimia tu diletak pada pilihan yang terakhir. Jadi mendapat kita gunakan kaedah yang lah, yang 1, 2, 3 tu dulu. Baik, kaedah kultura. Apa yang dimaksudkan kaedah pengawalan menggunakan kaedah kultura? Perlu dijadikan sebagai pilihan utama. Ya, nanglah. Kaedah yang banyak digunakan terutamanya untuk sayuran dan tanaman jangka masa pendek. Jenis kaedah kultura yang digunakan adalah bergantung jenis tanaman dan kos pengurusan. Contoh, mungkin kita ingat yang kita pakai silver shine ya, ataupun penutup bumi ataupun gunakan air. Ia adalah kaedah untuk pengawalan rumpai untuk satu tanaman. Contoh, kita pergi pada sayuran dan tanaman jangka masa pendek. Kita menggunakan sukupan silver shine ataupun kita gunakan weed control fabric ataupun weed sprayer. Itu adalah apabila kita nanam sayur berbanding dengan sayur yang tanaman terung yang saya tunjukkan tadi, yang ada pengawalan rumpai, apabila dah mula batas, kebanyakan petani kini tu yang akan gunakan sungkupan plastik tu, silver shine tu. Jadi itu kaedahnya. Kemudian untuk mengurangkan populasi rumpai, jadi sebab apa kita akan kebanyakan terutamanya untuk tanaman-tanaman sayur yang mengikuti program MyGap yang akan menggunakan teknik tu. Jadi tu adalah satu lagi, saya rasa tu berbanding dengan silver shine tu definitely nang mahal. Nang mahal sebab apa? Rumput ataupun rumpai akan tumbuh sama sekali. Sebab apa tu? Nya bukan black netting tu yang lain jenis tu. Nang khas untuk naya tu. Jadi untuk memang tahanlah tapi harganya memang mahal. Fabric tu nya jarang digunakan. Saya pasti sama ada kini tu ada di supplier umumnya tu membekalkan tu. Jadi itu memang tahan. Jadi untuk tanaman nenas, cuba kita perhatikan nenas sekalipun kebanyakan setidaknya kini tu dah pakai silver shine. Jadi tanaman nenas. Kemudian sudah menjadi satu tabiat untuk rumpai. Apabila kita silver shine, sungkupan tu, nya akan tetap tumbuh. Nya akan tetap tumbuh. Tetapi, nya akan tumbuh. Biasanya, sama ada nya akan tumbuh di antara baris ataupun di celah-celah tu. Jadi, kalau kita perhatikan dengan menggunakan kaedah sungkupan seperti itu, jadi kerja-kerja pengawalan rumpai, saya ada masalah gila. Jadi contohnya tadi apabila nya berada di dalam antara baris tu yang menjadi pesaing dengan pokok nanas kita yang ada di atas batas, nya ada masalah. Yang menjadi masalah ialah apabila nya berada dalam baris tu, ia jadi masalah. Biasanya yang dilakukan oleh petani ialah apabila nya ada di antara di dalam batas tu, dalam lubang tu tadi, nya akan secara manual nya akan cabut. Okey, untuk tanaman padi. Banyak orang memikirkan apabila padi itu kita menggunakan air sebab padi itu memang suka air. Sebenarnya air dalam tanaman padi berperanan untuk pengawalan rumpai. Jadi biasanya apabila selepas penyediaan kawasan untuk padi kita akan masukkan air mungkin dalam 10 cm kedalaman air ya tadi. Jadi itu biasanya. Peranan air itu adalah untuk mengawal rumpai. Jadi kedatuklah dapat kita perhatikan. Kawasan yang telah ditanam padi, apabila ada air yang akan nampak macam tu. Jadi masalahnya apabila air mencukupi, itu selalu berlaku dengan petani-petani kita terutama kita di Sarawak. Jadi sebab apa?
Sebab kebanyakan sistem pengairan untuk kawasan penanaman padi kita tu airnya belum begitu bagus lagi. Ada airnya cukup lah keadaan tu. Jadi tu yang menjadi masalah. Jadi apabila keadaan air mencukupi, kita dapat pastikan dah kering, jadi startlah sidak rumpai itu akan tumbuh. Jadi itu akan kita perhatikan. Memang jadi masalah kepada petani. Dah beberapa bulan lepas ya, kita akan perhatikan keadaan tu. Jadi apabila peringkat yang baru, peringkat tu dah rumpai dah start keadaan tu, jadi menyebabkan hasilnya akan kita nampaklah nanti. Sikit je hasil yang diperoleh oleh petani kita. Jadi ada setengah penyediaan kawasan. Penyediaan kawasan ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi dapat kita perhatikan apabila penyediaan kawasan untuk penanaman padi kedak tu, jadi kita perhatikan belum padi baru peringkat tu kita dah start hijau dah. Dah dapat hijau dah kawasan-kawasan yang tinggi kedak tu. Jadi apabila padi itu tumbuh pula, kita akan nangkaplah. Rumpanya cepat tumbuh. Yang akan jadi kedak tu. Jadi apabila tanah yang kering. Jadi itu adalah rumpai jenis segitiga tadi, rusiga. Okey, untuk tanaman kelapa sawit. Jadi untuk tanaman kelapa sawit, biasanya untuk kaedah kultura, kita gunakan penutup bumi. Penutup bumi. Sebab apa? Sebab ialah kita perhatikan kebanyakan ladang-ladang yang besar, apabila ditanam ke ladang anak pokok kelapa sawit akan diikuti dengan penanaman penutup bumi. Ya, kena satu amalan yang saya perhatikan adalah satu amalan yang sangat bagus. Sebab apa? Apabila penanaman penutup bumi itu bukannya setakat untuk kita mengelak jenis-jenis rumpai tumbuh di kawasan tersebut, tapi ia akan membekalkan baja nitrogen untuk pokok kelapa sawit kita. Sebab apa? Sepanjang pertumbuhan tu kelak, jadi mana-mana cover crop yang tumbuh di antara baris yang itu nya akan dibiarkan aja. Jadi kawasan di bawah kanopi itu aja yang akan dibiarkan. Jadi maksudnya sepanjang tempoh sebelum kelapa sawit tersebut mengeluarkan hasil, jadi boleh dikatakan kos penggunaan racun rumpai akan dapat dikurangkan. Jadi pengawalan rumpai akan dilakukan di bawah kanopi itu aja lah. Sebab apa? Lepas ya kelak setidaknya akan melakukan proses pembajaan. Okey. Kaedah mekanikal. Yang kedua, kaedah mekanikal. Kaedah mekanikal melibatkan penggunaan jentera, mesin, parang ataupun tangan. Biasanya kita gunakan kaedah mencabut lah. Sebab apa? Kebanyakan daripada kita tu yang mempunyai kawasan lapang di tepi-tepi rumah kita tu. Sebab saya agak terkilan juga. Ada setengah dalam minggu lepas kawasan si besar jadi sedangnya komplain berkaitan dengan rumput ataupun rumpai di kawasan tepi rumahnya si dapat diracun. Jadi saya pun terkilan dengan kawasan yang kecil, kedaya pun dapat, janganlah kita nak makan racun. Jadi kita seboleh-bolehnya kita kena makan tangan lah, cabut saja ataupun kita makan parang, bunuh dia daripada kita nak makan racun. Jadi kita ada pilihan. Sebab apa? Sebab kalau kita perhatikan kerja-kerja untuk di taman-taman rekreasi ataupun tepi-tepi jalan, cuba kita perhatikan di depan airport ya, kita akan nanggap sidak kontraktor akan cabut rumput ataupun rumpai yang tumbuh bersaing dengan pokok-pokok bunga yang mereka yang setidaknya tanam lah. Jadi sama juga di padang-padang golf yang namanya bukannya satu kerja yang mudah. Jadi sebab apa? Kaedah menggunakan secara mekanikal dicabut untuknya. Jadi contohnya tadi bagi yang berkemampuan untuk kawasan buah-buahan biasanya setidaknya akan pakai kaedah tu lah bush cutter, pakai secara menebas. Jadi pemandangan pun nampak cacak lah daripada kita pakai racun. Jadi itu adalah secara mekanikal. Okey, kaedah biologi. Kaedah biologi
memang saya rasa mungkin di antara kita tu adalah satu kaedah yang kita anggap tu jarang diperkatakan. Sebab apa? Apabila kita menggunakan kaedah pengawalan rumpai menggunakan biologi yang melibatkan penggunaan organisma hidup. Contohnya macam haiwan, serangga, nematod, bakteria dan kulat. Tu mungkin pernah kita dengar sebelum tu. Iaitu kaedah yang mesra alam, selamat, tiada residu, murah dan berkesan, tetapi ianya bagi mengawal spesifik jenis rumpai tertentu saja. Bukannya ya sikit lagi lah. Apabila kita menggunakan kaedah biologi, ianya hanya dapat mengawal rumpai tertentu saja, bukan semua jenis. Jadi maksudnya kita tiada proses penghapusan semua jenis rumpai yang ada di satu kawasan tersebut. Jadi kaedah biologi itu boleh dibagikan kepada dua. Yang pertama saya nyatakan sebagai kaedah konvensional, iaitu menggunakan haiwan atau serangga bagi mengawal rumpai. Jadi biasanya haiwan ternakan digunakan untuk mengawal rumput di ladang kelapa sawit. Jadi kita dulu dalam awal tahun 2000, Jabatan Pertanian memperkenalkan saya, kita masih ingat lagi Tok Nan, Allahyarham Tok Nan, waktunya sebagai Menteri Pertanian kita yang memperkenalkan satu kaedah integrasi sapi dengan kelapa sawit. Jadi yang memulakan tu kita di Sarawak bagi pengawalan. Jadi at least dapat juga ladang-ladang mengurangkan penggunaan racun rumpai untuk mengawal rumpai di kawasan ladang. Kemudian yang seterusnya menggunakan serangga ataupun kumbang digunakan untuk mengawal populasi bunga tai ayam dan juga Silvina. Silvina itu adalah rumpai asing berbahaya. Jadi contohnya, kelak saya akan tunjuklah. Okey, kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua untuk kaedah biologi adalah bioherbicide. Itu jarang digunakan di tempat kita lah. Setakat tu saya rasa di Malaysia belum lagi digunakan, yang mana formulasi yang mengandungi bakteria iaitu seperti Xanthomonas dan Pseudomonas atau kulat, Clostridium dan Puccinia digunakan sebagai formulasi untuk bioherbicide. Yang mana apabila formulasi yang mengandungi bakteria tu tadi akan menyebabkan rumpai yang tertentu yang mendapat penyakit jalur pada daunnya. Manakala apabila formulasi yang mengandungi kulat akan menyebabkan terdapat penyakit kulat pada rumpainya. Maksudnya tadi kaedah biologi bioherbicide tu kita memindahkan sama ada kulat ataupun bakteria kepada rumpai yang kita nak kawal ya tadi. Jadi sidak tu akan bertindak. Jadi setakat yang ada kajian yang telah diperoleh oleh sidak terutama di Amerika, kaedah tu tidak memberi kesan kepada tanaman utama lah. Kaedah tu. Jadi contohnya tadi tu yang saya katakan tadi pada awal tahun 2000 kaedah integrasi. Jadi kita ada memelihara ternakan lembu di ladang kelapa sawit bagi tujuan mengawal populasi rumpai di ladang kelapa sawit. Walau bagaimanapun seperti yang saya katakan tadi, bukan apabila kita menggunakan kaedah biologi, bukan semua jenis rumpai yang dapat dikawal. Contohnya tadi mana rumpai yang dimakan oleh ternakan ruminan kita yang masih ada wujud di sialah. Jadi ia lagi berperanan akan dikawal dengan menggunakan kaedah kimia. Jadi itu di ladang itu gambar yang kedua. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, pada yang depan tu adalah jenis senduduk yang dimakan oleh lembu yang akan ada di sialah. Okey. Silvinia molesta. Silvinia molesta tu adalah merupakan sejenis rumpai asing berbahaya yang dah ada di tempat kita di Sarawak, Sabah, termasuk di seluruh Malaysia lah. Silvinia molesta tu. Jadi
kajian yang telah dipolah terutama oleh Jabatan Pertanian Sabah setidaknya telah memelihara kumbang, memelihara kumbang atau upahnya. Tok Salvinia tu banyak kawasan dah ada, daripada Kuching sampai Betong dah ada. Saya sik pasti lagi sama ada Sarike, Sibu Kapit, Mukah saya sik pasti. Ke atas nulah saya sik pasti. Jadi itu adalah upah Silvinia dalam parit. Dalam parit. Jadi itu adalah kumbangnya. Jadi apa yang dilakukan ialah kumbang tu tadi, saya pun dah lupa dah nama kumbang tu tadi. Tu kumbangnya dipelihara dan akan makan daun-daun Silvinia tu. Jadi apa yang dilakukan oleh Sidak di Jabatan Pertanian Sabah setidaknya telah minang kumbang tu, dan apabila dah banyak lah setidaknya akan riliskan kumbang tu di kawasan parit yang banyak terdapat Silvinia tu. Dan itu adalah kaedah pengawalan yang dilakukan oleh pihak Jabatan Pertanian Sabah. Okey. Saya pergi kepada kaedah yang terakhir. Jadi itu kebanyakan kita yang berminat lah. Memang orang akan tertunggu tu kaedah kimia. Jadi sebab apa? Kaedah kimia tu paling mudah. Paling mudah dan ekonomi daripada segi jimat masa. Jimat masa. Mungkin silamak lah untuk mengejar tu. Jimat masa dan juga jimat tenaga pekerja. Sebab apabila dak meracun tu memang cepat. Dan terdapat pelbagai jenis racun rumpai di pasaran. Ya, sedia maklum. Yang sedia maklum banyak jenis racun rumpai di pasaran. Yang saya maksudkan pelbagai jenis racun rumpai itu adalah jenama. Jenama. Mungkin nya pun bahan aktif adalah sama tetapi jenama yang berbeza. Sebab kita di Malaysia tu kebanyakannya kita akan pergilah. Ada beberapa lagi yang tinggal selepas Paraquat diharamkan penggunaannya. Dan racun rumpai mempunyai bahan aktif dan cara bertindak yang berbeza terhadap rumpai. Ya, kita kena sedia maklum. Bukan semua racun rumpai yang bertindak dengan kaedah yang sama. Yang ada bertindak cara bertindak yang berbeza-beza. Okey. Itu adalah yang saya ambil daripada kebun yang diusahakan secara kecil-kecilan oleh petani kita. Cuba kita bandingkan dengan kaedah yang diamalkan oleh ladang besar lah. Jadi kita masih lagi suka pakai racun rumpai untuk mengawal rumpai. Jadi kita sedangkan kebanyakan kita tu lah lebih suka apabila nangga kawasan kebun yang dalam keadaan kedatuk. Tetapi pada hakikatnya kita perlu ingat apabila keadaan kebun kita keadaan kedatuk akan berlaku hakisan juga. Ya, perlu kita kena ingat. Hakisan akan berlaku apabila hujan. Jadi kebanyakan kita lebih kata, tapi ada di sebaliknya akan menyebabkan kekurangan. Hakisan tanah akan berlaku. Jadi itu sampaikan kebun durian pun. Bayangkan. Sebab ya, saya sebenarnya apabila penggunaan racun rumpai lebih pada kaedah seperti itu adalah sangat merugikan. Sebab apa? Kebanyakan sesiapa yang biasa dengan pokok durian, masa tu musim durian tu. Saya hari-hari pulang daripada Betong sampai tu sepanjang jalan ada orang jual durian. Tu hebat tu durian masa tu. Ada setumpuk 40, ada setumpuk 35. Jadi mun dapat personally sesiapa yang biasa ada nanam pokok durian, siapa yang biasa nangga keadaan di bawah pokok durian, cuba perhatikan. Kebanyakan tu lah orang yang masalah orang mesti tahu. Okey, amalan penanaman durian, cuba kita ingat. Keadaan ni orang zaman dulu, orang tua-tua kita dulu. Nanam duriannya setidaknya
apabila durian di bawah pokok durian, walaupun setidaknya Tok pergi ke kebun durian tadi, apabila pokok duriannya nak gugur ajalah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang dulu-dulu ialah setidaknya akan menebas di bawah pokok duriannya apabila pokok buah duriannya akan nak gugur. Ya, amalan setidaknya. Jadi tetapi kita kena itu adalah kita biasanya akan menggunakan racun untuk mengawal di bawah pokok durian. Jadi sesiapa yang biasa nangga di bawah pokok durian, cuba perhatikan. Baliklah, mungkin ada di antara kita yang ada pokok durian. Apabila balik, cuba cek di bawah pokok durian, di bawah daun-daun pokok duriannya tadi, cuba kita nangga. Kerana ni rupa akar durian. Ya, kebanyakan orang yang perasan. Sebab kebanyakan akar yang feeding root, yang ambil baja tu tadi, nya akan timbul ke atas. Nya timbul ke atas. Maksudnya, apabila kita meracun rumpai-rumpai yang ada di sekeliling tu, kita akan membunuh sekali mana-mana akar yang ada di kawasan di bawah pokok durian kita. Ya, ia akan berlaku. Jadi sebab ya, mendapat untuk kawasan-kawasan pokok durian, kita si galak-galak saya sendiri. Sebab ya, waktu saya di Kebuluh dulu untuk kawasan pokok durian yang kita ada, kita akan clearkan macam tu. Jadi biasanya kita akan mula in row. Maksudnya tadi dalam kawasan baris tu kita akan clearkan. Maksudnya clearnya pun bukan kita pakai racun, kita pakai bush cutter sepanjang tu. Jadi in between row tu mu dapat jangan diracun, biar aja. In between row tu kita biarkan. Jadi adakah kita tahu apa jenis racun yang kita sembuh? Ada setengah orang tu nya main ikut aja, nya makai racun tu nya pun ikut juga makai racun. Jadi adakah kita tahu apa racun yang kita gunakan? Tu jenama. Seperti yang saya katakan tadi, banyak jenis di pasaran tetapi kebanyakannya adalah mempunyai aktif ingredient yang sama, pada aktif yang sama, tetapi jenama yang lain. Contohnya tadi, itu adalah haras. Haras tu bahan aktifnya adalah glyphosate isopropylamine. Nya adalah glyphosate. Dan ada juga tu Roundup. Roundup, cuba perhatikan. Roundup tu namanya Roundup, tetapi bahan aktifnya adalah sama dengan haras. Tu Basta 15. Basta 15, apa bahan aktifnya? Glufosinate, amonium. Tu lain. Tu lain. Muka saya pun tak nampak. Okey, Edward. Saya dengar muka Edward aja tu. Jadi tu propanil. Propanil tu apa? Nya pun biasanya propanil tu adalah digunakan untuk kawasan padi. Itu adalah jenis-jenis racun rumput yang ada di pasaran. Itu laso. Saya pasti sama ada laso tu masih ada di pasaran ataupun masa tu. Jadi itu adalah jenis-jenis racun rumpai yang biasa, siapa yang selalu pergi ke kedai-kedai racun lah, yang akan anggap benar barang tu. Jadi kita sebenarnya kena tahu apa jenis racun apanya untuk bertindak kedak ni, untuk kawasan kedak ni. Kita kena tahu barang tu. Tu apa? Satu nil. Tu satu nil. Tu Borneo Talk. Ada lagi. 2,4-D butyl ester bahan aktifnya. Jadi maksudnya sebagai ejen pengamangan bagi saya sendiri, jadi kita kena tahu jugalah. Jangan kita tahu dengan jenama aja, tetapi kita kena tahu ke peringkat bahan aktif racun tersebut. Baru kita tahu nya akan digunakan bila. Sakimol. Okey. Racun rumpai kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu pracambah dan lepas cambah. Untuk pracambah, biasanya kita gunakan pracambah tu selepas menjaga kawasan dan sebelum penanaman. Itu yang penting. Yang ianya berperanan untuk membunuh biji rumpai di permukaan tanah. Contohnya tadi macam ala claw, lasso tadi.
Ya, biasanya. Sebab ya, kebanyakan orang yang biasa menanam, contohnya tadi macam nanam jagung, nanam jagung dan nanam padi bukit, padi umar. Tu yang saya cuba nak lakukan di ARC Semengguk pada tahun 2019. Walau bagaimanapun saya dipindahkan pada projek ya Cik pergi sini-sini. Sebab apa? Kalau kita perhatikan, masalah utama bagi petani-petani kita yang nanam padi, terutama padi bukit, adalah pengawalan rumpai. Jadi kita nak cari teknik. Kerana kaedah bagi membantu petani-petani kita tadi mengawal rumpai di kawasan padi bukit. Jadi kajian saya pula untuk satu musim je ya. Jadi sampai sini-sinilah. Sebab apa? Kita mahu petani kita yang nanam padi bukit tiada lagi berpindah randah. Sebab berpindah randah ya disebabkan oleh tidaknya sanggup mengawal rumpai ya sebenarnya. Jadi apabila kita gunakan kaedah pracambah tu sebelum penanaman, racun pracambah tu disembur dulu. Baru sebab kita nak membunuh biji benih rumpai tadi. Jadi beri saya masa dalam 5 ke 10 minit usah usah dah keluar. Boleh. Dah timbul Boleh. dah. Okay, Jadi kita rest dulu lah dalam masa 5 minit. Okay. Lepas tu kita sambung lagi. Siapa ada soalannya boleh kita ajukan di ruangan chat lah. Okay. Kerana Tek Rosa? Siapa-siapa ada soalan boleh ajukan di ruangan chat. Kita rehat dulu dalam masa 5 minit. Oh, kita rehat dulu. Okey. Okey, baguslah. Okey. Kering juga tekak tu. Boleh nak ya audio dulu Mayazid, audio dengan video. Audio boleh. ya. Okey. Okay, kita tengah berehat, minum dulu benzocaine. Recording stopped. Siapa-siapa ada soalan nanti boleh ajukan di ruangan chat untuk slide kita akan emailkan kepada KB, KC dan juga apa nama tadi DAO untuk di share bersama tuan-tuan dan perempuan lah. Cik Rating, boleh COD kopi situ dulu. Boleh Puan Sengai, kita akan emailkan slide. Ada admin kita di dalam ini, dia akan take note lah siapa-siapa yang ingin yang inginkan slide kita akan sharekan. Nolia kita dari sini. Oh, Nolia Mukahkah? Okey. Boleh. Okey, sekali lagi saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita ada sharekan link untuk borang penilaian khusus lepas habis daripada training tu kelak. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah pergi ke Google Form tersebut, link yang saya kongsikan di ruangan chat untuk memberikan penilaian mengenai kursus yang kita adakan pada pagi ini. Okay. Di siang kelak kita akan detect lah siapa yang attend kursus, siapa yang si attend kursus. Okay. Melalui Google Form ya. Okay, Encik Pari, saya ada masalah. Siapa-siapa yang si di-emailkan slide tu, dah habis kursus tu saya dah jual 5 email, boleh minta melalui kita orang pun DAO lah, kita ada emailkan slide kepada DAO. Boleh Nolia. Sekali lagi diingatkan, training teknikal tu boleh diisi dalam kita pun individual jam. Tempoh latihan 2 jam. Masalah. Siapa-siapa yang ada soalan boleh diajukan di ruangan Amboi, Miss ya. Miss Madam. Okey.
Siapa-siapa yang ada soalan boleh diajukan di ruangan chat. Okey, boleh share slide. Okey, untuk makluman tentatif latihan untuk bulan 8, kita juga ada latihan teknikal secara Zoom juga pada bulan 8 tu. Antara cadangannya kita ada training untuk topik pokok fix, pengurusan pokok fix, tanaman dan sebagainya. Siapa-siapa minat, kita akan sharekan ruangan kita akan sharekan linknya kelak. Siapa-siapa berminat boleh join. Dia terbuka. Yang macam general knowledge on pokok fig lah. Kemudian kita juga ada training untuk pengurusan penyakit. Ya, kita akan buat secara zoning sebab dia sangat-sangat penting untuk untuk area extension staff dan juga untuk makluman kita semua. Kita juga ada penceramah jemputan untuk tanaman lada. Okay, tanaman lada. Kita akan buat training untuk bulan 8 tu pula. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan maklumkan menerusi kita pun email dan juga kita akan bagi memo secara rasmi. Okay. Jadi saya rasa Encik Yazid dah bersedia ya. Jadi kita boleh mulakan sambungan kursus kita. Silakan Encik Yazid. Okay. Okey, kita sambung balik kategori racun rumpai. Recording in progress. Jadi biasanya kita sedia maklum, kebanyakan kita lah, kita lebih arif berkaitan dengan yang kategori yang kedua tu, lepas cambah. Tu yang biasanya kita tahu. Yang mana untuk jenis kategori lepas cambah tu yang membunuh rumpai yang tumbuh selepas penanaman. Jadi lepas tanam, lepas nya tumbuh, jadi kita akan pakai jenis-jenis rumpai itu. Jadi saya masih lagi nakkah tok paraquat, glyphosate, glyphosate, 2,4-D amin. Sebab saya nak kelakar sikit berkaitan dengan paraquat lepas tu kelak. Sengaja saya nak kasih. Okey. Itu adalah contoh-contoh racun pracambah. Contohnya tadi lasso. Lasso dan atau jenamanya lasso tu ala claw, kemudian bahan aktif untuk inaya tu sorry okey, yang sikit lagi tu ametrin. Tu adalah jenis-jenis racun pracambah. Dan banyak ada beberapa jenis lagi yang ada di pasaran yang biasa digunakan untuk dalam penanaman jagung terutamanya sebelum ditanam jagung. Kita pakai tu. Kemudian lepas cambah, itulah kita biasa pakai glyphosate ataupun haras yang biasa ada di pasaran tu, Roundup yang biasa kita guna. Basta 15 atau alai. Jadi mungkin ada setengah kita biasa pakai alai. Apa maksud alai itu? Alai itu biasanya adalah racun yangnya Okey, alai itu adalah merupakan racunnya dapat bertindak sendirian. Biasanya alai itu apabila kita nak pakai alai, nya perlu dicampur dengan racun lain. Metsulfol metil tu. Hanya kena dicampur. Untuk synergisnya untuk bertindak lebih berkesan, nya kena campur. Kita campur dengan glyphosate. Baru nya bertindak dengan lebih berkesan alai. Ya, dalam bentuk powder form. Tu 2,4-D butyl ester tu. Tu biasanya kita madah amin lah 2,4-D amin tu. Okey. Cara racun rumpai bertindak. Tu saya ingat cara racun rumpai bertindak tu biasanya dulu kita istilahkannya sebagai sentuhan dan sistemik. Okey, tu yang saya nak katakan tadi. Bertindak apabilanya secara sentuhannya bertindak pada permukaan daun yang terkena semburan saja. Itu biasanya dulu. Adalah untuk paraquat. Tapi kena sedia maklum, paraquat bermula daripada tahun 2020 pada Januari
1 hari bulan Januari 2020, paraquat seharusnya ada di pasaran. Jangan kelak saya, sebab pada minggu lepas saya ada di satu ada berjumpa dengan petani Nyamadah, masih ada lagi paraquat tu di pasaran. Jadi apabila kita jumpa dengan petani, mun setidaknya masih, sebab apa? Terutama petani-petani yang veteran tu setidaknya masih lagi suka paraquat. Nya suka dengan paraquat. Sama adanya ada di pasaran secara dijual secara saya sih pasti. Benar kasih saya sih pastilah. Jangan sekali-kali rekomen setidaknya nak pakai paraquat. Sebabnya si ada lagi. Jangan pakai rekomen nak pakai paraquat. Sebab nya sepatutnya takut kena denda lah. Kena denda oleh lembaga makhluk perosak tu. Si ada. Apabila paraquat tu si ada, jadi pilihan kita kini tu adalah menggunakan sistemik aja. Paraquat maksudnya paraquat. Orang suka paraquat tu apabila nya disembur awal pagi tu, tengah hari kita nanggaknya udah warna kuning. Ya orang suka paraquat. Nya tindakan apabila jenis sentuhan tu nya cepat. Nampak. Nya terus dah petang pula nang nampak benar nya dah mati. Sebabnya sistemik. Tetapi masalah apabila bukan sistemiknya sentuhan. Tetapi masalahnya apabila jenis sentuhan tu nya dapat membunuh keseluruhan pokok rumpai yang kita nak bunuh tadi. Contohnya macam lalang, macam lalang. Sebab dia ada setengah orang nya masih faham lagi kerantuk. Kena kami pakai paraquat zaman paraquat dulu lah. Zaman orang pakai paraquat dulu. Apabila nya pakai paraquat beberapa bulan lepas ya, sebelah atasnya tumbuh mati, kemudian beberapa bulan lepas ya kelak lalangnya akan tumbuh balik. Sebab apa? Paraquatnya hanya bertindak pada permukaan daun sebelah atas, tetapi rhizom yang ada dalam tanah nya sik mati. Sebab ialah nya akan tumbuh balik. Sebab ia lalangnya tumbuh balik. Jadi sebab ia apabila keadaan berlaku untuk kawasan yang ada tumbuh lalang, jadi kita akan pakai yang menggunakan bertindak secara sistemik. Yang mana dengan sistemik tu apabila kita sembur bahan aktif yang kita sembur je tadi nya akan dibawa oleh sistem dalam rumpai tersebut. Nya akan dimbak. Contohnya nya akan daripada adalah apabila kita pakai glyphosate, apabila kita sembur dekat daun, apabila daun sebelah atas nya akan mengesap ke dalam sistem daun tadi, sistem daun rumpai, dan dalam daun rumpainya tadi nya akan dibawa ke sistem yang paling sensitif. Maksudnya tadi dibawa ke tisu yang paling sensitif dalam pertumbuhan rumpainya. Jadi sebab dialah nya akan dimbak daripada daun ke dalam sistem pertumbuhan dan terus menyebabkannya mati. Dan lama kelamaan nya akan dimbak juga ke dalam akar lalangnya. Sebab ialah kita pastikan apabila kita gunakan glyphosate di kawasan lalang, lalangnya akan tumbuh untuk dalam tempoh yang lama, kecuali benih lalang baru akan tumbuh yang dimbak ke kawasannya tadi. Kita akan jadi, sebab ialah kita sistemik tu adalah merupakan satu kaedah yang yang menjadi pilihan kini tu. Okey. Satu lagi persoalan yang saya sebab beberapa tahun yang lepas pun saya menjadikan salah seorang daripada panel untuk kelulusan kita nak bankan paraquat di Malaysia tu lah. Jadi option yang ada di jabatan kita kini tu adalah ada dua saja. Glyphosate dengan glyphosate. Ya je. Jadi definitely apabila glyphosate tu adalah pasal 15 pasal 15 ataupun dengan tepat ada dua tu. Masalahnya kini tu ialah petani kecil nya si dapat nak beli glyphosate tu sebabnya mahal. Jadi option yang digunakan oleh petani ialah gunakan racun yang murah saja, glyphosate. Kemudian ciri-ciri racun rumpai nya ada dua.
nya memilih dengan si memilih. Jadi apabila yang memilih biasanya yang 2,4-diamin ataupun propanil tu, nya memilih. Contohnya 2,4-D tu nya biasanya akan bertindak untuk rumpai yang daun lebar. Apabila di satu kawasan ada rumpai daun lebar, kita akan makaikan 2,4-D, 2,4-diamin. Dan yang jenis yang lain tu nya si milih, nya sapu habis. Sebab ialah apabila kita makai racun yang biasanya untuk non-selective tu ataupun ada setengah orang madanya broad spectrum. Jadi glyphosate dengan glyphosate tu nya akan bunuh semua rumpai yang ada di kawasannya. Maksudnya saya pun nak talk habis, Rosa. Jadi bukan apa, sebab seperti yang saya katakan tadi, untuk talk saya hari itu, saya akan pergi kepada, saya terlalu detail gila, sebab saya lebih kepada untuk perkongsian yang saya rasa untuk lebih detail. Sebab saya mau nak berkongsi, apabila kita ada dua pilihan, kita pergi kepada glyphosate aja tu, yang akan memberi kesan kepada vegetasi rumpai ya kelak. Sebab apa? Kebanyakan apabila petani-petani yang banyak makai glyphosate, kebanyakan rumpai kena itu nya dah immune. Mungkin kita pernah dengar perkataan tu. Nya resistant dengan racun ya. Kena itu sebab pertama kali saya diajukan soalan tu waktu saya dekat Miri, kami kena itu kena tipu oleh pengeluar racun kata sebenarnya. Kena apabila kami makai racun tu rumput yang kami bunuh tu nyasik mati. Sebenarnya nya bukan kena tipu. Sebenarnya disebabkan oleh ada resistant ataupun immune yang ada pada rumpai pada satu tempoh penggunaan. Sebab ialah apabila kita makai istilah integrated weed management tadi, kita digalakkan untuk menggunakan satu jenis rumpai saja. Jadi jenis racun rumpai. Jadi kita kena menukar jenis racun rumpai yang kita akan gunakan di kawasan ladang kita. Jadi saya rasa ajak untuk hari itu. Jadi kita ada masa lagi untuk sesi soal jawab. Jadi mungkin ada soalan yang Nonya tadi. Okay, saya serah dengan kita, Rosa. Aziz, kita masih dalam sesi Q&A. Jadi sebelum saya baca soalan dari peserta, saya sendiri ada soalan, Encik Aziz. Untuk racun tu tadi kan kita madah ada masanya untuknya macam resistant pada certain time. Maksudnya mun kita guna contoh racun A di kawasan tanaman kita ya pada tahun 2021. Maksudnya kita kena tukar racunnya tahun depan 2022 gunakan racun lain lagi. Macam ni kah? Kan, kaedah kita gunakan integrated weed management tu, dalam kita gunakan, mungkin kali tu, biasanya apabila kita pakai glyphosate, contoh glyphosate, apabila kita glyphosate ataupun kita pakai glyphosate, rumput tu nya akan mati dan dalam tempoh 3 bulan. Tinggal 3 bulan, apabila mati, nya akan ada rumput siap. Jadi apabila peringkat yang seterusnya, kita kena jangan pakai racun yang sama. Kita tukar lagi bahan aktif racun tadi kepada bahan aktif yang lain. Toklah jadi isu yang saya bring up di peringkat Putrajaya. Sebab kita di Malaysia, kita ada pilihan. Yang ada pilihan kita kini tu adalah sama ada glyphosate ataupun glyphosate. Ya aja. Faham tak? Jadi apabila glyphosate tu, nya jenama aja lain macam Haras, Supremo, Roundup. Tapi bahan aktifnya sama. Bahan aktifnya sama. Jadi ialah pilihan, kita ada pilihan. Bukan macam di negara orang putih. Orang putih banyak jenis-jenis racun yang boleh sebagai pilihan daripada kita nak pakai glyphosate tu. Jadi maksudnya tadi apabila peringkat yang seterusnya kita tukar racun lain. Faham tak? Contohnya tadi kali tu kita pakai Roundup. Kita kali tu Roundup mati. Lepas ya kelak apabila nya tumbuh lagi kita pakai Basta 15. Tak kapan aktifnya asid sama. Betul. Jadi kena ya. Ya dimasukkannya tadi pilihan kita. Jangan kali itu Roundup bulan depan Roundup, bulan seterusnya Roundup nya akan berlaku resistant. Ya banyak berlaku. Sebab ya
terutamanya rumput sambau. Tahu kita rumput sambau? Rumput yang macam daun tiga atas ya. Ya yang banyak resisten dah kini tu. Kebanyakan kes di Malaysia. Okay. Maksudnya Cik Yazid, ini saya kira lah jenis sistemik kah, jenis kontak kah, asalkan kita macam rotate gunanya pun racunnya lah. Kita kena rotate. Okey, faham. Okey, saya ada soalan daripada ruangan chat Encik Aziz. Soalan pertama daripada Encik Selim. Soalannya berbunyi, tidakkah kumbang yang digunakan untuk mengawal rumput salvinia akan menjadi perosak untuk tanaman lain? Okey, daripada kajian, sebab yang saya katakan tadi, kajian yang telah dipolah oleh Sidak Noya tu, nya akan kumbang tu nya akan attack Silvinia aja. Nya akan pergi kepada tanaman yang lain. Nya akan pergi ke sana. Nya khas untuk Silvinia. Sama juga mun kita perhatikan daun singkil. Daun singkil tahu tak? Daun singkil nya pucuknya nyaman nak dicampur dengan sayur. Diulam. Diulam. Ada yang ulam. Cuba kita perhatikan. Ada masa daun singkil tu daunnya berlubang-lubang. Sebab apa? Ada sejenis kumbang ya. Yang makannya. Kumbang tu nya hanya menyerang daun singkil aja. Ada daun singkil. Lepas nya saya akan ada. Dengan daun lainnya saya akan nyerang. Jadi ialah konsep yang untuk Silvinia tadi. Kumbangnya hanya menyerang Silvinia aja. Okey. Jadi untuk soalan seterusnya daripada Encik Henry daripada Bintulu, saya rasa ni jauh dia terbang ke sini untuk tanya soalan. Soalannya berbunyi, racun pracambah laso dalam tempoh berapa hari boleh tanam jagung lepas diracun? Dia tanya khas untuk jagung, Cik Aziz. Okey. Laso kita pernah mula kajian dulu. Mun silap yang kita selalu dalam tempoh 2 minggu ke seminggu sebelum tanam. Sebab apa? Tu yang saya polah dulu. Saya pun heran. Saya pernah membandingkan dengan tanaman padi. Untuk tanaman padi, apabila padi tu, benih padi, apabila kena laso, padi pun mati. Jadi, sebab cadangan saya dulu mendapat dalam tempoh paling cepat pun dalam 7 hari sebelum tanam. Ataupun lagi bagus dalam 7 ke 14 hari lah. Sebelum tanam jagung. Selepas kita spray dalam 7 ke 14 hari. Macam ni Encik Aziz? Sebelum kita tanam, spray dulu. Lepas kita hitunglah berapa hari lepas baru kita tanam. Apa-apa jenis tanaman lah sebenarnya. Lebih kurang kedaya lah. Kemudian daripada Encik Henry juga, berapa hari masa yang diambil untuk ke kebun selepas meracun rumpai? Saya mau pergi terus lepas meracun. Okey. Kebanyakan rumpai yang kita racun, terutama yang jenis-jenis glyphosate tu nya akan mengeluarkan bau. Jadi mau dapat dalam tempoh 24 jam jangan masuk dulu. Lepas racun, tempoh 24 jam lepas jangan masuk. Tempoh 24 jam Encik Henry. Okey, kemudian ada okey, daripada Encik Rating. Tu dekat je. Boleh pergi situ sebenarnya. Adakah penggunaan racun rumpai yang berpanjangan akan merubah tekstur tanah? Apa kaitannya meracun tu dengan tekstur tanah, keberkesanannya? Okey, silakan Cik Aziz. Mengubah tekstur tanah. Okey, sebenarnya apa yang kita perhatikan, kaedah penggunaan racun yang kita kena noya sikit lah, yang saya perhatikan lah. Kebanyakan kita, apabila kita meracun, yang biasa digunakan, kita suka racun untuk berlebih-lebihan. Sebab seperti yang saya katakan tadi, racunnya bertindak secara sistemik. Jadi kebanyakan petani, bukan maksudnya sidaknya pandai. Jadi ilmunya kita kena develop sidaknya pun ilmu lah. Sebab bila masa kita nak meracun, apabila kita meracun, seelok-eloknya kita meracun awal pagi, jangan terlalu awal. Ada setengah orangnya terlalu awal. Sebab apa?
apabila embun tu terlalu masih lagi noya, biarkan daun tu kering dulu. Kering sikit, bukannya maksudnya kering benar. Yang ada basah sikit-sikit, dan apabila kita racun, jadi mudah bagi racun untuk meresap. Tetapi kebanyakan daripada kita, sehinggakan racun untuk meleleh-leleh tu. Ya, biasa amalan kita. Jadi, si heran apabila lama-kelamaan, apabila kita terlalu banyak gila pakai racun, dapat kita perhatikan apabila rumputnya mati, tekstur tanah pun berubah. Macamnya tanahnya pun macam mati. Dapat kita? Hanya disebabkan oleh, saya rasa sama ada ia secara kesan, secara langsung disebabkan oleh racun ataupun si. Nang ada perubahan daripada segi struktur tanah ya tadi. Nang ada. Tetapi bagi saya, apabila ia disebabkan oleh kaedah meracun, bukan sebenarnya disebabkan secara langsung oleh racun, tetapi kaedah kita meracun ya yang kurang. Okay. Yang kena di develop lagi lah. Kita punya cara application untuk racunnya lah sebenarnya kan. Ya. Okey, ada soalan daripada Seri K. Soalannya agak detail tu, jadi saya bacakan. Penggunaan tambahan racun activator 16 ml bersama dengan racun glyphosate 60 ml tambah dengan racun Ali 3 gram. Alai, okey. Mohon penerangan lanjut. Ya soalannya. Mabin. Okey, itu adalah yang saya katakan tadi. Sebab alai, methylfuron metil tu tadinya perlukan bahan aktif. Yang alai tu adalah yang saya madah tadi dalam gambar tadi, yang pun noya tadi, berwarna hijau tadi. Biasanya alai tu perlu dicampur dengan glyphosate untuk menjadikannya aktif. Jadi apabila kita memakai alai itu aja sebagai dicampur dalam tong spray, nya akan aktif. Jadi kita memerlukan glyphosate untuk mengaktifkan alai itu. Hanya bertindak lagi baguslah. Saya rasa activator tu nya bahan yang untuk noya tu untuk mudahkannya meresap dengan daun lah. Saya rasa agak menjawab soalannya tadi. Ada soalan tambahan daripada Encik Marvin, mungkin ejen pelekat, apa tu ejen pelekat daripada Encik Marvin. Okey, mungkin ada soalan tambahan dari Encik Marvin yang boleh kemukakan direct kepada Encik Yazid lah selepas training talk. Okey, ada soalan lain daripada Encik Frankie, orang soal ini. Apakah tendensi rumpai-rumpai ini menjadi resisten kepada racun yang telah digunakan secara kerap? Jika tendensi tinggi, apakah cara lain untuk mengawal rumpai ini? Mungkin penggunaan racun terlalu kerap. Okey, ya. Sebab ialah Frankie sebab ialah kita nanggal tadi, sebab daripada awal tadi kita kaedah-kaedah penggunaan bukan setakat option kita tadi, bukan kita secara kimia aja, tetapi kita gunakan kaedah kultura, kaedah yang saya katakan tadi lah, mechanical, mungkin biologi, kaedah biologi makin kurang. Jadi yang paling mudah ialah menggunakan mechanical. Sebab kita pakai bush cutter, pakai parang. Mungkin kawasan kita kecil pun pakai bush cutter aja. Jadi optionnya lah. Tetapi untuk makluman, bukan semua rumpanya akan resisten dengan racun. Bukan semua spesies. Ada spesies yang akan timbul kesan resistennya. Contohnya tadi macam rumput sambal. Sepanjang pemerhatian yang saya pola, sepanjang saya berada di Miri dulu, ada sejenis rumput Malay grass, ya ada ciri-ciri nak resisten dah. Maksudnya kita boleh perhatikan, kerana ni yang saya maksudkan resisten. Apabila kita sembuh, nya akan bertukar warna kekuningan, sembuh. Ada yang mati. Apabila nya dah timbul resistennya akan ada warna kuning, lepasnya nya akan ngeluar pucuk balik, nya akan hidup. Ya dah start layak. Jadi apabila resisten tu kita nanggal yang tadi, yang lain mati, yang tu resisten, dah ada nya hidup balik, jangan racun lagi. Terus secara mechanical, cabut ataupun potong sampai akar.
Apabila sekali lagi, apabila nya tumbuh, lepas ya kita akan racun, lepas ya kelak nya akan senyum dengan kita. Terus warna hijaunya. Nya saya akan lagi ada tanda warna kuningnya. Semua kita dengan bahan kuantiti yang sama tadi, nya saya akan berubah warna. Terus warna hijau. Jadi yang kali kedua ya. Jadi kaedah yang tadi kita secara mechanical lah option yang yang kita boleh gunakan. Selain daripada penggunaan racun, boleh gunakan kaedah mechanical lah, manual, cabut. Ya. Okey, terima kasih Encik Yazid atas pencerahan. Terima kasih. Mungkin ada soalan-soalan live daripada peserta-peserta kita. Boleh unmute and then tanya terus kepada penceramah kita lah. Okey, nampaknya penjelasannya begitu jelas daripada Encik Yazid. Jadi kalau ada persoalan lain boleh majukan kepada penceramah kita, trainer kita. Dari Sibu, Encik Steven ada? Kelak kita nak bersemuka dengan kita Ampun Farmers kelak. Setakat tiada apa? Dah jelas Jelas ya, jelas. Sengai mungkin ada soalan. Cantik dia hari ni. Okey. Tengah fikir soalan, lambat cerita kita nak mikir soalan. Okey, rasanya kalau tak ada persoalan lain, sebenarnya kita akan lanjutkan kita punya pengurusan rumpai ni dengan lebih detail kepada tanaman-tanaman yang spesifik. Contohnya dalam bulan 8 ini kita akan adakan latihan teknikal yang lebih detail, pengurusan rumpai dan juga sebagainya kepada tanaman-tanaman yang spesifik kepada durian ke, pisang ke dan lain-lain. Kita akan lanjutkan kita punya sesi latihan teknikal ini spesifik kepada jenis-jenis tanaman. Encik Yazid, kita akan buat dalam bulan 8 ini. Kemudian dari ruangan chat saya ada nampak satu soalan ini daripada Bintulu. Jika menggunakan bush cutter, jenis mata mana yang paling sesuai? Sebab di pasaran ada banyak jenis mata pisau. Okey. Ada Encik Senelis. Okay. Encik Yazid. Jadi mata Noya tu saya berapa gila Noya. Sebab yang pentingnya untuk keselamatan. Sebab bagi saya sendiri, apabila kawasan yang sekitar compound kita pun rumah lah. Janganlah pakai yang mata yang besi ya. Kita pakai kita nunggah ya, macam tali ya. Pakai tali aja, Sebab apa? Katalah kita di kebun, contohnya di kebun pun, apabila di kebun kita perhatikan ada pokok-pokok kayu ataupun jadi dapat kita nak pakai jenis-jenis yang berdaun lebar tu tadi. Sesuai kita nak pakai tali, kita pakai besi ya. Sebab perlu ingat, sebab saya masih ingat waktu saya di Miri dulu. Di Miri dulu ada satu kejadian apabila orang untuk pergi ke kebun seorang diri nebas. Apabila pergi nebas pakai yang blade tu tadi Yang pakai blade ialah saya selalu pesan dengan staff. Apabila kerja menebas kena 2 orang, jangan seorang-seorang. Apa berlaku? Apabila pergi awal pagi, petang si pulang-pulang orang tua tu. Si pulang-pulang apabila keluarganya pergi, rupa-rupanya tadi blade ya tadi makan kaki. Makan kaki dan berdarah, banyak ilat darah terus meninggal di siang. Jadi bang kena hati-hati. Jadi sesiapa yang ada kebun ni pun yang suka pergi kebun, apabila pakai blade kena hati-hati. Jangan pergi seorang-seorang. Mbak orang apa-apa hal jadi orang tahu. Jadi ya pengajaran yang saya bolehi waktu saya sini duduklah ada seorang tinggal tempat ni sebabnya seorang pergi kebun seorang-seorang, udahlah jauh, udah petang baru jauh pulang-pulang, tengah-tengah cek dah anak pergi kebun dah meninggal, darah banyak gila keluar. Jadi kena hati-hatilah. Jadi kawasan kita pun kawasan keliling rumah pakai je yang jenis tali pakai jenis tali aja. Okey, harap
Ya, beri penjelasan lah kita selain daripada jenis blade dia, mau kira juga kita punya keselamatan untuk berada di lapangan tu. Okey, ada satu soalan Encik Yazid daripada Seri K. Preemptive control, boleh terangkan dengan lebih lanjut katanya. Preemptive control, Mabin. Jadi kaedah yang pengawalan, maksudnya untuk pengawalan sebelum kemasukan, saya rasa lah. Betul lah? Marvin, sila. Boleh unmute Encik Marvin? Encik Marvin tu. Oh, siapa bunyinya? Kebiasaan yang sesuai bagi herbicide treatment. Apa maksudnya? Apa maksudnya tu? Kebiasaan sesuai untuk herbicide. Tu sebab saya rasa Marvin tu pernah kerja dekat ladang. Yang pernah kerja dekat ladang sebab kaedah pengawalan rumpai di ladang tu banyak. Jadi contoh yang saya katakan tadi, yang kita mahu ialah apabila kemasukan rumpai-rumpai yang ada di kawasan ya, jangan disuruhnya masuk. Bang Kedaya lah kemasukan. Sebab ialah kita mahu yang kuarantin untuk tadi yang memainkan peranan yang penting. Takut termasuk dalam tanah, dalam biji benih yang kita nak tanam di kawasan ya, akan menyebabkan rumpai-rumpai yang ada ya akan masuk di kawasan kita. Yalah. Okey, ya, jawapannya Encik Marvin lah. Encik Marvin tu soalannya kat main depan. Okey, kemudian ada soalan daripada Muhammad Zulkarnain bin. Oh, tu Nawang Ladang tu. Tuan, bolehkah campuran racun yang mempunyai 2 bahan aktif yang berlainan dicampur dalam satu tong penyembur? Apakah kesannya terhadap rumpai dan juga alam sekitar? Terima kasih. Soalan yang saya rasa baik daripada Encik Zul. Okey, bagi saya sendiri, jangan kita saya setuju mun kita nak mencampurkan 2 bahan aktif racun rumpai tu. Sebab kita kena ingat, sebab apabila kaedah pencampuran 2 bahan aktif tu, nya akan memberi sama ada kesannya kesan bagus ataupun si. Sebab dah cukup dah. Sebab apabila kita contohnya tadi kita pakai bahan aktif glyphosate, pakai glyphosate aja. Jangan kita nyampur glyphosate dengan glyphosate, jangan. Jadi mungkin yang akan yang pertama ialah kita dah rugi dah. Jadi daripada segi kos kita rugi. Yang kedua, tindakannya adalah lebih kurang sama. Sebab apa? Glyphosate tu akan menyebabkan keracunan amonia. Manakala glyphosate tu akan menyebabkan kerosakan pada tisu sensitif. Benda yang sama. Jadi kita akan rugi daripada sia. Kesan pada rumpai, memang rumpainya apabila akan beri kesan akan mati juga lah biasanya. Saya rasa yang kebanyakan orang yang meracun dicampur tu apabila setidaknya perhatikan rumpainya dah start resistant. Ya, kebanyakan orang yang saya perhatikan. Sebab semalam saya 2 hari yang lepas saya pergi ke Sesang. Jadi pekerja pun saya perhatikan setidaknya dicampur. Ya, saya nanya, kenapa kita orang campurkan racun tu? Lagi berkesan katanya. Ya, jangan si payah campur. Kesannya sama aja, abang. Jadi saya rasa si payah nak campur lah. Tapi macam contoh yang macam alai tadi Encik Aziz. Okey. Kan mungkin kita confuse dengan alai. Kita confuse dengan alai. Sebab apa? Ada setengah racun, terutamanya alai tu perlukan orang lain. Faham tak? Alai tu special. Sebab alai tu nang udah ada. Apabila kita nanggar racun alai tu dekat noya tu nang dah ada dimasukkan, disuruh campur. Faham tak? Apabila siapa yang beli alai tu, kita akan nanggar dalam label dalam nya disuruh campur dengan sekian-sekian. Ya lain. Macam kita yang tu macam glyphosate dalam Haras, Roundup, Basta 15, noya tu. Jangan kita campur sebab nya dalam nang udah khas untuk noya. Alai tu special. Okey, faham. Faham kita? Sorry. Mungkin agak confused. Saya madah tadi alai boleh campur nak. Jadi alai tu special case. Ya. Faham.
Okay, jadi yang kat luar jangan confuse macam saya. Ya. Okey, seterusnya soalan daripada Encik Senelus. Apakah jenis racun yang paling sesuai untuk membunuh kemunting dan juga rotan liar seperti rotan buntak? First time saya dengar perkataan buntak ni. Silakan Cik Aziz. Rotan, saya lupa dah nama racun tu. Untuk bunuh rotan tu, kita ada nya dalam bentuk paket. Sodium, lebih kurang namanya sodium chloride kah? Lebih kurang kedaya namanya. Yang untuk bunuh rotan tu, nya sodium. Dalam bentuk kebejal. Bentuk serbuk. Ingat kita yang kita nak induce longan yang di Pulau Hajah dulu. Pernah Hajah Pulau dulu. Ya. Jadi sebenarnya ia racun rumput ya sebenarnya. Ia digunakan boleh digunakan untuk bunuh rotan juga ya. Haji Harani ada dalam tok kah? Apa nama racunnya Haji Harani? Ada aja sih. Tadi ada nama aja. Oh, tadi adanya tadi. Mungkin sebabnya pergi klinik. Mungkinnya anak ya. Sodium chloride kah? Okay. Sodium chloride kah Cik Yazid? Siapa tu, Dek? Ya, Felicia. Chloride. Sodium chloride. Felicia. Okay. Thank you, Felicia. Felicia. Terima kasih, Felicia. Okay. Ya, tadi jawapan kepada Encik Senelus, boleh gunakan racun sodium chloride untuk membunuh rotan. Okay, soalan daripada HQ Encik Abdul Rahim. Cik Awang kita tu. Ada orang madah, mun racun rumput campur dengan sabun lebih berkesan. Tu dia soalan viral. Cik Awang adakah ia benar? Silakan Cik Aziz. Okey, sebenarnya yang kes untuk makin tu sabun tu campur dengan sabun tu nya sebenarnya untuk mempercepatkan penyerapan racun tu dengan daun. Jadi semua teknologi racun kini tu nya perlu lagi sama dengan yang daripada Marvin tadi yang dicampur dengan lain. Kini tu teknologi kebanyakannya perlu lagi. Sebab dalam racunnya dah ada ingredient tu dicampurnya akan cepat meresap. Lagipun seperti yang saya katakan tadi sebab sistemik. Apabila sistemik nya kena sini punya akan tetap akan masuk. Dapat jadi si payah kita nak ya mungkin orang tua dulu-dulu nang biasa. Orang dulu-dulu biasa makan ya. Terutama apabila sidaknya makan paraquat. Sebab paraquat tu tadi nya kontak. Jadi apabila nya untuk nayate, apabila sabun tu akan ngembak. Faham tak? Tahu kita sabun nya akan cepat merebak nayate. Jadi nya akan berkesan lagi lah. Yang paraquat dulu. Okay. Ada nyampun logiknya lah untuk kita gunakan sabun bercampur dengan racun tu. Ada juga yang support Encik Marvin tu yang diguna oleh Indo Walker katanya dan juga elak daripada hujan. Racun si lari daripada hujan. Racun si lari kena hujan. Racun si lari masa kena hujan. Okay, ada juga nyampun nyampun logik lah sekiranya kita tak menampurkan sabun ke dalam campur racun. Tapi seperti yang jelaskan Cik Yazid tadi, sebenarnya racun kini tu dah ada teknologi ya. Jadi perlulah sebenarnya kita nak menyampur dengan sabun. Okey, makin hangat tu Cik Yazid. Okey. Mungkin ada soalan lain? Sabun ni. Ada aja Rani Tek Duhal. Baik, Kak. Okey, saya rasa kita pun dah nak menghampiri masa limit kita. Dah pukul 11 dah pun. Jadi, sekali lagi saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sila isi kita punya borang penilaian khusus. Okay, borang penilaian khusus yang saya sharekan di ruangan chat. Boleh direct klik kepada linknya and then boleh terus buat penilaian sebelum saya tutup ruangan tu untuk tuan-tuan dan puan-puan mengisi keberkenan mengenai penilaian khusus yang kita buat pada hari ini.
Okey, sementara ya sekiranya ada soalan lagi boleh diajukan secara live. Saya mau baca lagi soalan dari chat tu. Jadi saya daripada bahagian pengembangan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Yazid atas perkongsian ini. Saya rasa dari pihak saya sendiri, personally saya sangat berterima kasih dan juga dapat menimba ilmu dan juga menambah pengetahuan kita dalam bidang racun tu lah. Racun pula, dalam bidang pengurusan rumpai tu. Okay, dengan aplikasi racun dan sebagainya. Saya harap peserta-peserta kita yang berada di alam maya ini juga dapat menimba sedikit sebanyak pengetahuan dan juga mungkin refresh balik apa ilmu yang kita dah ada. Pada pagi tu, saya yakin kesemua tu adalah orang-orang yang berpengalaman, orang yang berada di field. Jadi kita perlu update lah informasi kita dari masa ke semasa untuk kita gunakan untuk usahawan-usahawan ataupun untuk pelanggan-pelanggan kita yang berada di lapangan. Mungkin masa tu kita belum dapat pergi ke lapangan, mungkin masa tu lah kita dapat menimba ilmu dengan lebih banyak supaya kelak bila kita dah terbang bebas ke lapangan, terbang bebas ke lapangan, kita boleh kongsikan ilmu-ilmu yang kita ada kepada kita punya petani dan juga usahawan tani kita yang berada di luar. Okey. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Yazid, daripada Encik Empari juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan juga Encik Yazid atas perkongsian. Kita akan berjumpa lagi di alam maya pada ujung bulan 8 kelak insya-Allah Encik Yazid. Okay, daripada Encik Puan Hairani, terima kasih Encik Yazid Medan Bosa. Sorry ada masalah teknikal tak sihat. Sodium chloride, jawapan dia final decision ataupun answer daripada Puan Hairani. Sodium chloride. Okey, sekiranya saya ada apa-apa soalan, saya beri sedikit masa dalam 5 minit untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang penilaian dekat sini. Okay, borang penilaian, kita akan ada borang penilaian khusus. Okay, boleh mengisilah ruangan ini. Siapa-siapa yang dah mengisi, boleh left ruangan khusus tu. Kita akan jumpa lagi pada ruang-ruang yang akan datang lah. Terima kasih kepada semua.